A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah hebat. Syukur kepada Allah SWT. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang terkesan kepada saya pagi ini adalah bila saya membaca satu berita yang berlaku semalam di Padang Besar, di mana setelah selesai seorang anak sulung, saya ni anak sulung, setelah selesai seorang anak sulung mengebumikan jenazah ibunya di liang lahat, dia yang mandikan, dia yang kebumikan sampai masuk ke liang lahat. Selesai saja kebumikan jenazah ibu, sejam selepas tu beliau sakit dada, sesak nafas. Lelaki ni usia 44 tahun, beliau sakit dada, sesak nafas, lalu terus terjatuh dan dibawa ke hospital, dan setelah itu dikabarkan meninggal dunia sejam selepas sahaja mengebumikan jenazah ibunya. Jadi apa yang saya terkesan di sini adalah seorang anak sulung yang begitu rapat. Adik-beradik yang hidup mengatakan yang beliau ni sangat rapat dengan ibunya, berbakti dengan ibunya, dan banyak membantu mencukupkan apa yang ibunya nak, dan tidak pernah meninggikan suara dan sebagainya. Jadi Allah bagi beliau satu penghormatan besar. Allah delaykan ajal beliau sejam supaya beliau dapat selesaikan pengebumian ibu. Setelah itu baru malaikat maut Allah arahkan untuk cabut nyawa hamba Allah ni. Jadi bagi saya ini adalah satu kisah yang sangat memberikan kesan saya pada pagi ini. Bahkan saya dan isteri menceritakan tentang subhanallah dan masya-Allah, tabarakallah, seorang lelaki, seorang suami, seorang anak yang Allah bagi dia peluang untuk berbakti sehingga ke hayat. Dan bila dah selesai, macam dia macam tugasan, bila dah selesai je Allah cabut nyawa dia. Selang sejam. Jadi keluarga tersebut telah kehilangan dua orang yang mereka sayangi, ibu dan abang sulung, pada hari yang sama. Dan jenazah dikebumikan pada hari yang sama. Ibunya pada 12.30 hari, anaknya 6 petang, di berdekatan dengan ibunya punya pusara, punya kubur. Jadi seorang anak lelaki jatuhnya syurga itu di bawah tapak kaki ibu dia. Ibu dia adalah syurga dia. Seorang isteri, syurga dia adalah suami dia. Jadi di sini saya ingatkan diri saya sendiri dan semua, siapapun kita, apapun kita yang Allah letakkan kita, maka jalankanlah peranan dan tanggungjawab kita masing-masing. Sekiranya anda sudah tidak mempunyai ibu dan ayah, maka jatuhnya kepada abang sulung anda, wali lelaki lah, waris lelaki. Dan untuk mengetahui sekiranya tidak punya waris lelaki, apa dia, abang sulung, abang yang lebih tua, maka dia akan jatuh kepada pakcik. Pakcik akan menjaga. Sebab tu dalam Islam, kenapa lelaki melebihi 2 bahagian daripada wanita dalam hukum faraid? Bukanlah sebab lelaki tu apa pun, tetapi sebenarnya dia punya lebih tu untuk dia menampung kes-kes macam ni. Jadi sebab tu hari ini saya mengingatkan diri saya dan semua, ayolah sama-sama kita berbuat baik, berjasa dan berbakti apa yang ada, seadanya. Maksudnya apa? Kalau tidak punya RM1 lagi, kita berbakti dengan meluangkan masa yang berkualiti. Kalau kita tidak mempunyai masa berkualiti, kita telefon bertanyakan 4 perkara. Assalamualaikum, bertanya khabar. Nombor 2, apakah yang mereka lakukan di kampung, di rumah. Ketiga, apa yang mereka makan hari ini. Yang keempat, mohon ampun dan mohon doa. Mohon ampun dan mohon doa. Rasulullah SAW ketika berakhir bertemu dengan sahabat, Rasulullah SAW sunnah dia beritahu, maafkan saya, doakan saya. Padahal Rasulullah SAW ni tak ada dosa.
Jadi diikut oleh para ustaz. Ada yang saya kenal, antaranya Ustaz Ashraf, Dr. Ashraf Suarin. Beliau juga ikut sama juga. Di akhir sesi apa-apa, maafkan saya, doakan saya. Jadi sebenarnya kita minta mohon dan minta ampun dan maaf kepada ibu ayah kita masih hidup, dan doakan, minta doa. Kalau kita berjaya dalam apa yang kita buat ni, kalau kita adalah tim share, kita berjaya dengan share kita, sebenarnya ada doa dia orang. Bukannya sebab kita hebat, bukan sebab apa-apa, tapi doa-doa orang yang kita sayang, yang sayang kita. Dan mungkin dari doa yang kita tak sangka-sangka mendapat doa orang tu pun adalah doa yang makbul. Jadi hari ini sama-samalah kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada kisah tadi. Semoga ada manfaatnya untuk hidup dan mati kita, dan sampaikan kisah ini kepada keluarga kita agar mereka juga mendapat manfaat dan ibrah yang sama, insya-Allah. Setakat ini sahaja perkongsian daripada saya. Semoga sama-sama kita berusaha menjadi lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.